Okey. So, bila kita nampak perkataan ini, muatan haba tentu. Okey. Muat maksudnya apa? Maksud ruang. Okey. Ruang. Kita nak muatkan apa? Muatkan haba. Okey. Dan tentu maksudnya dia adalah tetap. So, setiap objek dia ada muatan haba yang tertentu. Itu maksud dia. Okey, sekarang saya nak cuba menggunakan satu analogi untuk jelaskan. Okey, kalau kita ada dua gambar ini, satu adalah air, satu adalah sudu logam. Okey, contoh sudu besi, sudu keluli. So, manakah satu lebih cepat dipanaskan? Air atau sudu? So, of course, jawapan anda adalah sudu yang dibuat daripada logam lebih cepat panas. Okay, so daripada PD3 anda jawab kenapa? So mungkin anda akan jawab sebab sudu adalah konduktor haba yang baik. Maka air adalah konduktor yang tidak baik atau yang lemah. Okay, ini adalah jawapan yang anda dah belajar semasa PD3. Okay, untuk fizik sekarang, kita akan cuba up level sikit supaya kita dapat belajar kenapa sudu dia adalah konduktor haba yang baik. Kenapa air dia adalah konduktor haba yang buruk. Okay, kita tak akan guna konduktor. Kita akan guna konsep muatan haba tentu. Okay, so sebenarnya setiap objek yang mempunyai keupayaan sendiri untuk menyerap dan menyimpan tenaga haba. Okay, mereka serap haba dan mereka simpan dalam diri. So apabila tenaga haba diserap dan disimpan, of course kita tahu suhu akan bertambah. Okay, suhu akan bertambah. So konsep ini adalah berkaitan dengan muatan haba tentu. Okay, sekarang saya bagikan satu contoh supaya anda faham. Okay, ingat konsep kita adalah muatan haba tentu. Okay, bandingkan dua pawagam ini. Okay, itu sinema. Okay, kita ada dua sinema. Satu adalah sinema A, satu sinema B. Okay, kalau sinema A, dia boleh muatkan 2,000 orang untuk satu bilik. Okay, untuk satu bilik, dia boleh muatkan 2,000 orang. Kalau sinema B, dia boleh muatkan 200 orang. So, kita tahu sinema A dia sebenarnya bilik dia lebih besar. Okay, dia boleh muat 2,000 orang. Untuk sinema B, dia boleh muatkan 200 orang sahaja. Okay, katakan. Okay, sekarang apa wayang yang paling latest dulu Aladdin. Sekarang saya tak pasti apalah. Okay, sebab dah lama dah tengok video, tengok movie. So kalau sekarang kita ada 10,000 orang penonton. Jadi kalau 10,000 orang penonton pergi ke pawagam A. So pawagam A perlu buka berapa bilik? Okay, so 10,000 bagi 2,000 kan. So kita dapat 5 bilik. Okay. Untuk pawagam B, dia perlu buka 50 bilik. Okay. Dia perlu buka 50 bilik sebab satu bilik hanya muat 200 bilik saja. Jadi ini adalah satu contoh analogi tentang apakah masuk muatan haba tentu. Okay. Okay, sekarang saya tukar pada contoh. Sekiranya 10,000 penonton ini adalah 10,000 joule tenaga haba. Okay. Sebab 10,000 tenaga akan masuk, diserap masuk kan. Maka kalau bilik maksudnya suhu. So, kalau situasi dia macam ini. Objek A boleh serap 2,000 joule tenaga haba sebelum menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Maka dia perlu berapa bilik? Dia perlu 5 bilik. Sekarang kita tak guna bilik, kita guna 5 suhu, iaitu 5 darjah Celsius. So, kalau 10,000 joule, maksudnya kalau objek A selepas dia serap 10,000 joule, maka dia akan naikkan berapa? Naikkan 5 darjah Celsius. Tetapi kalau untuk objek B, hanya boleh menyerap 200 joule tenaga haba sebelum menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Oleh itu, dia boleh menaikkan berapa darjah Celsius? 50. Okay. So, katakan bilik dia seperti suhu. Maksudnya, satu bilik 1 darjah Celsius.
So 50 bilik maksudnya dia akan naikkan 50 darjah Celsius. That means kalau saya dah penuh, okay, kalau objek A dia dah penuh 2000 orang, okay, sudah tak muat, dia akan buka bilik baru untuk muatkan yang baki. So sama juga kalau dalam objek 2000 joule tenaga sudah muat, sudah penuh. So dia akan naikkan 1 darjah Celsius untuk muatkan lagi yang lebih. So dia perlukan 5 darjah Celsius untuk muatkan 1000 joule. So kita boleh katakan objek A dia 1 darjah Celsius dia boleh muatkan 2000 joule. Kalau objek B dia 1 darjah Celsius dia boleh muatkan 200 joule. Jadi objek A dia lebih susah atau lebih perlukan kurang bilik. Okay, dia pasal perlu buka banyak bilik untuk muatkan semua penonton ini. Dia tak perlu buka banyak bilik untuk muatkan semua tenaga ini. So, kita katakan objek A dia sebenarnya dia macam apa? Dia macam air. Okay. Air ini dia boleh serap banyak haba sebelum dia naikkan suhu. So, objek B dia seperti logam. Logam sebenarnya dia cepat panas. Kenapa? Sebab dia serap sedikit haba, dia akan naik 1 darjah Celsius. Kemudian dia serap lagi, dia akan naik 1 darjah Celsius lagi. Oleh itu, kalau kita berikan tenaga yang sama, objek B iaitu logam, dia lebih cepat untuk panas. Okay, so that's why konduktor dia biasanya dia lebih cepat panas sebab dia punya muatan haba tertentu adalah rendah. Okay, dia punya muatan haba tertentu adalah rendah. Kalau objek A, dia punya muatan haba tertentu tinggi. Sebab dia boleh serap dan simpan banyak tenaga. So, dia tidak cepat panas. Okay, saya harap menggunakan contoh ini, anda at least faham muatan sebenarnya macam satu bilik, satu ruang. Okay, tapi ini adalah satu analogi saja. Okay, jadi apakah itu muatan haba tertentu? Okay, jadi definisi dia adalah jumlah haba yang diperlukan bagi menaikkan suhu 1 kg sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, that means kalau kita ada, kalau kita ada 3000 joule, okay, 3000 joule yang diperlukan untuk menaikkan jisim 1 kg. Okay, untuk 1 kg sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, so kalau contohnya untuk satu objek ini, okay, 1 kg. Kalau dia punya suhu sekarang 28 darjah Celsius dan saya nak naikkan suhu dia sehingga 29 darjah Celsius, so dia ada tambah 1 kan. So saya perlukan 3000 joule. Okay, mungkin untuk objek lain, okay, sama juga dia perlu naikkan 1 darjah Celsius. Okay, dia perlu naikkan 1 darjah Celsius. Jadi dia mungkin hanya perlu 800 joule saja. So kita akan katakan mana satu lebih senang untuk panas. So objek ini akan lebih senang untuk panas sebab dia hanya perlukan sedikit tenaga saja. So muatan haba tertentu maksudnya kita ada setiap objek dia hanya memerlukan jumlah haba yang berbeza untuk menaikkan suhu 1 kg sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. So setiap objek mempunyai muatan haba tertentu yang tersendiri. Baik. So formula dia, okay, kita tak akan tengok muatan haba lah, okay. So muatan haba ini sebenarnya nanti kita akan bincang. Biasanya kita jarang bincang muatan haba, tapi dalam buku teks pun ada. Nanti saya akan bincang apa itu sebenarnya. Okay, so untuk simbol muatan haba tertentu adalah C. Okay, C. Okay, C sama dengan Q. Okay, Q per M theta. Ataupun Q sama dengan MC theta. Okay, so ingat formula ini, Q sama dengan MC theta. Di mana Q ini adalah tenaga haba. Okay, how many energy, berapa tenaga haba yang saya perlukan. Okay, dan M adalah jisim. Okay, jisim. Dan C adalah muatan haba tertentu. Okay, muatan haba tertentu.
Dan theta adalah perbezaan suhu. Okey, apa maksud perbezaan suhu? Kalau tadi kita ada 28 darjah Celsius, kalau kita nak naikkan kepada 29 darjah Celsius, so perbezaan dia adalah 1 darjah Celsius. Ingat, dia adalah perbezaan suhu. Bukan suhu saja, dia adalah perbezaan. Okay, the difference between final and initial. Oleh itu, ingat formula Q sama dengan MC theta. So C sama dengan Q per M theta. Okay, right. So kalau kita nak tengok unit, untuk unit bagi Q tenaga adalah Joule. Dan untuk unit bagi M adalah kg. Unit untuk theta, theta adalah suhu kan, perbezaan suhu. So ada dua unit, sama ada kita guna darjah Celsius ataupun Kelvin. Okay, ataupun Kelvin. So kalau kita cuba baca unit Joule per kg di darjah Celsius. Okay, Joule per kg darjah Celsius ataupun Joule per kg Kelvin. Okay, salah satu pun boleh. Okay, Joule per kg darjah Celsius ataupun Joule, saya tulis kg negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Okay, so ini adalah unit dia. Okay, jangan keliru haba dengan muatan haba tentu. Haba adalah tenaga. Okay, is a energy. Dan muatan haba tentu cuma adalah satu nilai yang tetap. Okay, untuk tengok objek itu berapa haba yang dia perlu untuk menaikkan suhu. Okay, so I hope you are clear with the formula. C sama dengan Q per M theta. Okay, Q adalah tenaga, M adalah jisim, theta adalah perubahan suhu. Okay, so macam mana kita nak ingat definisi yang panjang ini? Okay, senang saja. Kalau kita tuliskan Q sama dengan MC theta, okay, kita tuliskan C sama dengan Q per M theta. Kita tengok kepada Q ini adalah apa? Tenaga haba. Okay, tenaga haba untuk buat apa? Okay, untuk M adalah jisim dan theta adalah suhu. Maksudnya, berapa tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg. Okey. So jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Itu adalah definisi dia. Okey, kadang-kadang kita tak perlu hafal definisi. Daripada formula kita boleh dapat clue, dapat hint. Okey. Q sama dengan MC theta. Okay. Q adalah tenaga haba yang diserap atau dibebaskan. Okay. M adalah jisim dan C adalah muatan haba tentu. Okay. Theta adalah perubahan suhu di mana yang akhir tolak yang awal. Okay. So sebenarnya kalau kita cuba tengok tiga bahan ni. Okay. Kita ada kuprum, kita ada air, kita ada wap. Okay, cuba teka mana satu dia dapat panaskan dengan lebih cepat. Kuprum ke air ke wap? Okay, kuprum adalah logam kan. So yang first adalah kuprum. Paling cepat. Kemudian diikuti wap. Wap adalah yang kedua. Ketiga, air. Okay, so sebenarnya kalau kita cuba bandingkan dengan nilai. Kalau nilai dia sangat rendah, nilai muatan haba tentu rendah, maka dia cepat panas. Okay, cepat panas. Kalau nilai muatan haba tentu dia tinggi, dia lambat panas. Okay, lambat panas. Okay, so kita tahu kalau muatan haba tentu dia rendah, dia cepat panas. Kalau muatan haba tentu dia tinggi, dia lambat panas. Okay. So 1 kg kuprum memerlukan 387 joule tenaga haba bagi menaikkan suhunya setiap 1 darjah Celsius. So 387 ni maksudnya kalau saya ada 1 kg kuprum. Okay, ini adalah kuprum. Saya nak naikkan suhu dia 1 darjah Celsius, saya perlu berapa tenaga? Saya perlu 387 joule saja. Okey, kalau untuk air
Air, kalau saya ada air 1 kg, saya perlukan 4,200 joule untuk naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, 1 darjah Celsius. Kalau saya ada wap air, saya ada wap yang 1 kg ini, saya perlukan 2010 joule untuk naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, so mana satu lebih senang untuk naikkan suhu? Of course, cuprum. Okey, kita hanya perlukan sedikit tenaga dan boleh naikkan suhu. Okey. So, 1 kg air memerlukan 4,200 joule tenaga haba untuk menaikkan suhu setiap 1 darjah Celsius. Okey, kalau wap dia memerlukan 2010 joule. Okey. So, sebenarnya objek yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah, mudah, panas atau sejuk. Objek yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, sukar, panas atau sejuk. Okey, tadi kita dah bincang tentang panas kan. Kalau kita nak naikkan suhu, muatan haba tentu yang rendah, dia mudah panas. Okey, kalau untuk sejuk, okey, kalau sejuk maksudnya apa? Kita cuba buangkan haba kan. Kita cuba buangkan haba kan. Okey, kita kembali kepada contoh tadi. Okey, contoh siniman tadi kan. Okey, sekarang sama. Kalau sekarang semua dah penuh. Okey, untuk sinema A, satu bilik ada 2,000 orang kan. Untuk sinema B ada 200 orang kan. Okey, sekarang tiba-tiba ada siren. Ada kecemasan. Okey, semua kena keluar daripada bilik ini. So A dengan B, mana satu lebih cepat untuk keluar? 2,000 orang lebih senang untuk keluar, habiskan ke atau 200 orang? Of course, bilik yang sangat kecil, dia lebih senang untuk keluarkan semua orang kan. Sama juga, kalau muatan haba tentu dia rendah, maksudnya dia cepat hilangkan haba. That means, kalau kita nak sejukkan objek itu, muatan haba tentu yang rendah pun cepat sejuk. Jadi kita nampak, logam, dia boleh cepat panas, dia juga boleh cepat sejuk. Okay? Alright. So ini adalah rumusan. Kalau muatan haba tentu dia kecil, dipanaskan, suhu meningkat dengan cepat. Tapi kalau muatan haba tentu dia besar, suhu meningkat dengan perlahan. Sama juga kalau muatan haba tentu kecil, so disejukkan dengan lebih cepat. Kalau muatan haba tentu dia besar, dia dapat disejukkan dengan lebih perlahan. Okay, so just ingat, kecil contohnya logam atau besi. Besar contohnya air. Okay. Kalau ingat dua contoh ini, anda mudah untuk faham. Okay. Sekarang kita dah clear apa itu muatan haba tentu. Okay. Okay. Kemudian kita cuba tengok ini. Bandingkan bacaan termometer T1 dan T2 selepas 2 minit dan terangkan kenapa. Kita ada kuprum, kita ada air. So manakah satu dia punya bacaannya lebih tinggi? Of course, kuprum. Kenapa? Sebab kuprum mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay. So, bila dia rendah, maksudnya dia cepat naik suhu. Okay, cepat naik suhu. Kalau yang ini, bandingkan bacaan termometer selepas 2 minit dan terangkan mengapa. So, of course, kalau kita cuba sejukkan, so T1 dia lebih rendah. Sebab kuprum dia mempunyai muatan haba tentu yang rendah. So, dia cepat sejuk. Okay. Alright. Lepas ini, kita ada satu eksperimen juga naik sekolah kita akan buat. Okay. Sebenarnya, biasanya kita nak masak air, kita nak panaskan air. Kita guna apa? Kita guna kettle kan? Electric kettle. Okay. Ataupun kalau guna cara tradisional, kita buka periuk, kita masak kan, kita masak air kan. Okay. So, sekarang kalau kita gunakan tenaga elektrik, okay, sebenarnya anda belum belajar lagi elektrik. Tapi kalau anda masih ingat semasa PT3, anda pernah belajar formula untuk kuasa. Okay, pernah belajar tak? Okay, power sama dengan formula apa? Okay, W
bahagi T. Di mana W ini adalah kerja. Okey, kita tahu sebenarnya kita tak boleh cipta tenaga. I cannot just create energy. Saya perlu buat kerja supaya kerja boleh dipindahkan menjadi tenaga. Contoh saya sekarang rasa sejuk. Okay, saya perlu buatkan kerja dengan kosokkan tangan supaya kerja ini dapat tukar kepada tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga bunyi. Okay, so kalau saya nak carikan power, okay, contohnya saya ada dua orang, okay, orang A dengan orang B ya. Okay, orang A dengan orang B. Okay, katakan orang A ni dengan orang B, saya dua-dua bagi kerja yang sama. Okay, bagi homework yang sama. Okay, untuk orang A, dia habiskan semua kerja rumah saya dalam masa 1 hari. Kalau orang B, dia habiskan kerja saya dalam 1 tahun. Siapa lebih power? Of course, orang A kan. So, bila kita perhatikan, kalau A, dia guna masa yang sangat sedikit, dia lebih power. Kalau orang B, dia ambil masa yang sangat panjang, dia kurang power. Okay. Jadi sebenarnya kerja dia sama. Kalau masa dia rendah, singkat, kuasa dia tinggi. Kalau kerja yang sama, masa dia panjang, kuasa dia rendah. So formula untuk kuasa adalah P sama dengan W bagi T. Okay. Alright, sekarang kita kembali kepada gambar ini. Apa yang kita nak buat adalah kita gunakan tenaga. Okay, kita mau gunakan kerja untuk tukar kepada tenaga haba supaya dapat panaskan air. Okay, panaskan air supaya kita ada haba. Okay, so kita kena buat kerja kan? Okay, kita kena buat kerja supaya ada tenaga haba kan? So kita pindahkan kerja supaya tukar kepada tenaga haba. Okay, sekarang formula untuk kerja adalah kalau P sama dengan W bagi T, maka W sama dengan power darab masa. Okay, power darab masa. Di mana power biasanya kita boleh check daripada label power supply. Okay, kalau you tak percaya, you pergi you punya alat elektrik, contohnya elektrik kettle, cuba tengok bawah. Dia ada tunjuk power. Okay, berapa watt itu adalah kuasa. Okay, so kuasa ini contohnya saya nak panaskan selama berapa minit. Okay, contohnya 5 minit. Okay, so W sama dengan PT kan? W sama dengan PT. Okay, so 900 darab 5 minit. Okay, 5 minit. Okay, minit ini saya kena tukar kepada saat. So 5 darab 60. So saya dapat jawapan berapa? 270000 kan? Okay, alright. Dan sekarang berapa kerja yang saya telah buat, dia akan tukar kepada tenaga haba kan? Okay, masih ingat tak berapa tenaga haba? Okay, Q, apa formula dia? Q sama dengan MC theta. Okay, MC theta. Okay, katakan dalam polystyrene ini, saya ada 800 gram air. Okay, so Q adalah, nanti kita akan cari, M adalah, saya tukar kepada kg, 0.8. Okay, darab C. Okay, C adalah berapa? Saya tak tahu. Okay, muatan haba tentu. Sebab tujuan dia kita nak carikan berapa muatan haba tentu. Kita nak find out. Okay, theta. Contohnya, daripada 5 minit ini, saya dapat naikkan suhu sebanyak berapa? Okay, contohnya, daripada 20 darjah Celsius, saya dapat naikkan kepada 90 darjah Celsius. So, berapa suhu dia? Okay, 70 kan? So, beza dia adalah 70. Okay, so sekarang kita tahu kerja akan pindah kepada haba. So, W akan sama dengan Q. Di mana sebenarnya kita akan ada formula PT sama dengan MC theta. So, formula ini adalah disebabkan kerja yang dibuat tukar kepada tenaga haba.
Okay, so saya explain kenapa kita ada formula ini. Kadang-kadang buku teks ataupun cikgu lain mungkin mereka tak terangkan kenapa kita ada formula ini. Mereka hanya beritahu, okay, just guna saja, guna formula ini. Tapi saya nak anda faham kenapa kita ada PT sama dengan MC theta. Kerja yang dilakukan akan tukar menjadi haba untuk panaskan air. Okay, so sekarang sebenarnya tujuan kita untuk mencarikan C. Okay, C itu adalah kuartal haba tentu. So C sama dengan PT bagi M theta. Kalau kita cuba masukkan nombor-nombor, kita dapat jawapan dia adalah berapa muatan haba tentu air. Okay, itu adalah cara untuk kita buat. Nanti naik sekolah kita akan buat eksperimen ini. Alright. Okay, so kita cuba tengok kan yang ini. Okay, so kalau contohnya GSIM air adalah 200 gram, suhu awal adalah 37 darjah Celsius, selepas 3 minit, suhu akhir adalah 50 darjah Celsius. So kita tahu Q sama dengan MC theta. Okay, so di mana Q adalah daripada PT. Okay, PT maksudnya kita cari power darab masa. Masa kita tukar pada saat. Dan kita boleh carikan C adalah berapa. Okay, C adalah berapa. Okay, so ini adalah nilai dia. Okay, so sebenarnya kalau untuk air, bacaan teori adalah 4,200. Kalau kita buat eksperimen, kita tak akan dapat 4,200. Kita akan dapat lebih. Contohnya mungkin kita dapat 8,000. Okay, 8,000. Kenapa kita akan dapat lebih? Sebab you kena ingat, bila kita buat eksperimen, kita tak dapat kontrol. Tenaga haba mungkin hilang ke sekeliling. Okay, bila kita cuba panaskan, okay, so ada tenaga haba dia akan dihilangkan ke sekeliling. So tenaga haba yang hilangkan, dia tak dapat sepenuhnya panaskan air dalam ini kan. Okay, so that's why kita perlukan lebih banyak tenaga untuk panaskan air. Okay, sebagai haba hilang ke persekitaran. Okay, alright. So ini adalah eksperimen yang kita akan bincang naik sekolah. Okay, naik sekolah. Okay, akhir sekali. Okay, this one also sama lah, sama saja. Cuma dia tukar kepada pepejah. Okay, step dia sama saja. Okay, so contohnya kalau kita tengok latihan, berapa jumlah haba yang diperlukan bagi menaikkan suhu 600 gram emas dari suhu bilik ke 60 darjah Celsius. Okay, katakan kalau kita punya suhu bilik adalah 27 okay. So suhu bilik 27. Okay, so yang awal adalah 27. Yang akhir adalah 60. So perbezaan suhu dia adalah yang akhir tolak yang awal 33. So Q sama dengan MC theta. M adalah 0.6 kg. Darab C adalah 129. Darab lagi 33. Kita dapat jumlah berapa tenaga yang kita perlukan untuk naikkan suhu. Okay, so this is the answer. Okay, so kita perlukan 2,554.2 joule. Okay, so kalau kita guna pemanas rendam, kita guna cara tenaga elektrik. Okay, macam mana kita nak carikan berapa suhu X selepas 5 minit. Kalau saya guna 900 watt, saya panaskan air selama 5 minit. Mula-mula 40 darjah Celsius, kemudian sebenarnya berapa suhu pada akhirnya. So, untuk soalan macam ini, kalau anda nampak ada power kan, gunakan formula PT sama dengan MC theta. Okay, sebab kita buat kerja supaya kerja dipindahkan menjadi haba. So 900 darab masa adalah 5 minit darab T adalah tukar pada saat sama dengan M adalah 2 kg
Dan C adalah, ini adalah C ya, 4,200 darab theta. Okey, cuba carikan theta berapa. Okey, katakan jawapan theta adalah 50. Okey, katakanlah saya tak kira lagi. So, theta maksudnya suhu akhir tolak suhu awal. Okey, so X tolak 40 sama dengan 50. So X adalah berapa? 90 darjah Celsius. Okey, katakanlah contoh. Okey, contoh. Okey, so let's see the answer. Okey, so PT sama dengan MC theta. 900 darab 5 darab 60 sama dengan 2 darab 4,200 darab X tolak 40. So X adalah apa yang kita nak cari. Alright. Untuk last kali, so ini adalah soalan-soalan anda boleh cuba tengok. Untuk last kali, cikgu nak bincang tentang aplikasi dia. Aplikasi dia. Aplikasi dia. So sebenarnya ada beberapa contoh dalam kehidupan harian yang menggunakan konsep muatah bertentu. Contoh kalau kita nak masak, kita guna periuk memasakkan. Biasanya kalau handle ini pemegang kita guna apa? Guna konduktor ke atau guna penebat? Kita guna penebat. So penebat sebenarnya dia adalah mempunyai muatah bertentu yang tinggi. Muatan bertentu yang tinggi. Kalau untuk badan periuk, kita mahu dia cepat panaskan. So kita gunakan muatan bertentu yang rendah. Supaya dia cepat naikkan suhu. So pemegang biasanya dibuat daripada kayu atau plastik. Untuk badan periuk biasanya dibuat daripada kuplum atau aluminium. Sebab apa? Sebab kayu dengan plastik, kita tak akan sebut konduktor atau penebat. Kita akan sebut sebuah muatan bertentu dia tinggi. Maka dia tidak cepat panas. Kalau badan periuk, dia mempunyai muatan bertentu yang rendah. Oleh itu, dia cepat panas. Selain itu, biasanya air adalah satu ejen penyejuk yang baik. Sebab kita tahu air, dia boleh menyimpan banyak haba. Supaya dia tak akan cepat panas. So biasanya air akan masukkan ke dalam enjin sebagai penyejuk air. Dan untuk bayu laut dan bayu darat, saya percaya anda pernah belajar semasa geografi kan. Untuk bayu laut, dia berlaku semasa waktu siang. Pada waktu siang, kita ada tanah, kita ada air. Siapa lebih cepat panas? Tanah lebih cepat panas sebab muatan bertentu dia rendah. So cepat panas. Kalau air, muatan bertentu dia tinggi. So dia tak cepat panas. Tak cepat panas. Jadi bila tanah lebih panas atau udara lebih panas, so udara dekat sini akan lebih panas kan. Jadi kita tahu udara panas akan pergi ke atas. Pergi ke atas. So bila udara panas pergi ke atas, so sini akan menjadi kosong kan, tak ada apa-apa kan. Oleh itu, angin daripada laut akan tiup daripada laut kepada darat. So itu adalah bayu laut. Itu adalah bayu laut. Darat mempunyai muatan bertentu yang rendah. Laut mempunyai muatan bertentu yang tinggi. So dia cepat panas, udara akan naik. So udara sejuk akan tiup daripada laut kepada darat. Kalau untuk bayu darat, terbalik. Sekarang siapa lebih cepat sejuk? Muatan bertentu yang rendah akan cepat sejuk kan? So darat lebih cepat sejuk kan?
sekarang dekat sini akan panas, laut akan panas. Jadi udara yang dekat atas laut akan pergi ke atas. Udara sejuk daripada darat akan pergi ke laut. So itu adalah bayur darat. Okey, so kita ada 20 minit lagi, kita akan buat latihan untuk 20 minit yang seterusnya. Harap anda boleh joinkan semula link ini. Okey, sekian, terima kasih.